Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi lagi datang untuk mendengar kisah daripada Radio Buruk ini. Kali ini kisah daripada Tok Awangah yang bertajuk Pokok Petai Mencabar Bertarung. Baru saja mahu melelahkan mata, isteri saya menggerakkan saya kerana ada orang yang memanggil saya dari tengah halaman. Di dalam keadaan terkuap-kuap itulah saya memetik lampu lalu membuka pintu hadapan. Seorang lelaki separuh umur terkial-kial menumpangkan motosikal Hondanya. "Maaflah Ustaz, saya mengganggu." Cepat-cepat dia bersuara sebaik saja pintu terbuka. Saya tersengih-sengih sambil terkuap-kuap. Mata memang sudah mengantuk walaupun baru saja pukul 10 malam lebih. Tetapi sudah menjadi kelaziman saya tidur awal sedikit kerana akan bangun semula pada tengah malam. Bangun tengah malam ini pun bukanlah untuk dilakukan setiap malam. Cuma saya lakukan apabila malam Jumaat. Saya akan melakukan sunat tahajud diikuti dengan sunat tasbih juga. "Maafkanlah Ustaz," ulangi lelaki berkenaan. "Tak apa, silakanlah masuk." Saya mempelawanya. "Tak payahlah Ustaz," sahutnya terus mara ke pintu rumah saya. "Saya nak minta tolong pada Ustaz. Aki Sahak yang suruh saya panggil Ustaz," katanya. "Rumahnya di mana?" tanya saya mahu untuk mendapatkan kepastian. Saya sendiri tidak berapa kenal dengan lelaki berkenaan, tetapi rasanya dia lebih tua dari saya. "Saya ni Sonok dari Kampung Simpang," jelasnya mengulurkan tangan kepada saya. "Petang tadi saya ada pergi ambil Aki Sahak di Mancis, rumah anaknya. Aki Sahak ada di rumah saya, tapi dia suruh saya panggil Ustaz juga." Dia tersengih-sengih. Berdebar juga hati saya apabila Aki Sahak meminta saya datang. Tentulah perkaranya besar juga. Kalau tidak, masakan dia menyuruh Sonok mencari saya. Mujur juga Sonok dapat mencari rumah saya di situ. Kalau sekadar gangguan syaitan, Aki Sahak tidak pernah memanggil saya. Dia sendiri boleh menghadapinya kalau ada orang yang sakit diganggu syaitan. Bagaimanapun, saya tidaklah mahu bertanya kepada sesiapa pun mengenai tujuan mereka memanggil saya. Memang sudah saya duga, biasanya kalau orang yang mencari saya pada di tengah-tengah malam, tentulah perkara yang ada melibatkan pesakit yang memerlukan rawatan. Heran juga saya, selama datang ke kampung tu, mereka sudah menganggap saya macam bomoh. Berkali-kali saya memberitahu mereka bahawa saya bukanlah bomoh. Disebabkannya meminta saya adalah Aki Sahak, dan itu membuatkan saya serba salah. Nampaknya saya mesti memikirkan perkara mahu bertukar dari situ kerana bimbang orang akan salah anggap. Nanti mereka akan menyangka saya adalah seorang bomoh sedangkan saya tidak tahu apa-apa mengenai ilmu bomoh. Kalau saya tidak mahu datang, apa pula kata Aki Sahak? Sejak saya bertukar ke daerah itu, kerap kali sangat Aki Sahak meminta saya membantu dia. Ingin juga saya membantah, tetapi cepat-cepat dia mengingatkan, kerja ni semua buat kerana Allah sahaja. Selepas bersiap-siap memakai baju, saya pun terus membonceng motosikal Sonok. Malam yang gelap gelita, tiada bintang-bintang di langit. Saya sampai di rumah Sonok kira-kira jam 11 malam lebih. Aki Sahak sudah ada di situ dan duduk di hujung serambi. Beberapa orang jiran Sonok juga berada di situ. Saya memberikan salam ketika menaiki tangga rumah, kemudian bersalaman dengan mereka yang duduk di serambi. "Terus ke hujung Ustaz, terus ke hujung." Seorang lelaki tua menyuruh saya duduk di hujung serambi dengan Aki Sahak. Kampung ini kira-kira 4 batu jauhnya dari tempat Aki Sahak tinggal. Semasa saya sampai itu, mereka sudah bercerita berkenaan anak Abang Amud yang tenggelam di dalam lombong. Aki Sahak memberitahu saya yang telah membantunya mencarikan mayat itu yang tenggelam di dalam lombong. Akhirnya penantian mereka sudah beralih kepada saya. Bukanlah kepada Aki Ishak. Maafkan saya. Bukanlah kepada Aki Sahak lagi. Sebenarnya Aki Sahak cuba mengelak-elak juga apabila dipanggil orang untuk merawat pesakit. Namun kadang-kadang serba salah juga. Tidak heranlah mengapa bomoh-bomoh terpaksa mengenakan bayaran kepada penat lelah mereka yang terpaksa berjaga hingga jauh malam. Malah ada kalanya tidak cukup tidur sekiranya dipanggil orang. Bagaimana kalau sampai pagi baru selesai kerja? Katanya. Tentulah esoknya menjadi letih dan mereka tidak dapat bekerja mencari rezeki nafkah hidup. Tetapi kebanyakan orang menuduh bomoh-bomoh itu mementingkan wang semata-mata apabila mengubati pesakit.
Bagaimana kalau kami lakukan secara sukarela seperti kisah ini? Nampaknya senang saja, iaitu duduk sambil berdoa. Tetapi ketika berdoa ini mestilah dengan khusyuk atau istilah moden konsentrasi. Kadang-kala terasa kepala bagaikan mau hitam kalau khusyuk ini dilakukan sampai hampir 1 jam. Inilah yang tidak difahami oleh kebanyakan orang. Apabila saya bertukar ke daerah kecil ini, Aki Sahat terus meminta saya membantu dia. Bagi penduduk-penduduk di daerah ini pula, asal saja mendapat tahu tentang seorang bumoh, mereka akan segera mendapatkannya kalau menghadapi kesakitan. Kadang-kadang diserang demam panas pun segera mencari bumoh, padahal penyakit sedemikian lebih baik dibawa ke hospital. Kasihan juga saya melihatkan Aki Sahat. Tidak pernah dia boleh duduk diam di rumah untuk beribadat dan sebagainya. Ada sahaja orang yang datang menjemputnya. Kadang-kala sampai ke Karak, di Pahang, ke Segamat, di Johor, ke Tampin juga. Kadang-kala dia sengaja melarikan diri ke rumah anaknya di Mancis, namun dapat juga dicari orang. Anak sonok ni hilang dari rumah, beritahu Aki Sahat berpaling kepada saya. Jadi, itulah nak minta kau sama-sama bantu. Jelasnya meleret senyum. Aki seorang pun boleh, ujar saya tersengih-sengih. Tidak, sahutnya tegas. Aku tak berkemampuan. Sebab itulah perlu sangat kau membantu. Ini bukan kerja manusia. Dia mulai serius. Dah bagi tahu polis? Soal saya. Tak lagi, tapi ketua kampung dah bagi tahu. Sahut sonok perlahan. Bila hilangnya? Saya memerhatikan sonok tersandar pada jenang pintu di induk rumah. Hari ni tadilah, jelasnya bertambah gelisah. Tengah hari tadi, dia menggembala kambing ke tepi kebun getah nun. Tok-tok kambing aja yang balik petang tadi dan dia entah ke mana. Sonok menerangkan. Berita kehilangan anak sonok yang berumur 10 tahun itu segera diberitahu kepada jiran-jiran. Biasanya, petang-petang selepas balik dari sekolah, Tamin menggembala kambing di hujung kampung. Dia bukannya penuntut di sekolah tempat yang saya mengajar. Sebab itulah saya tidak berapa mengenali sangat keluarganya. Kebanyakan penjaga murid di sekolah saya mengajar. Memang saya akan kenal. Lagipun sekolah yang jauh di kampung pedalaman ini bukanlah ramai sangat muridnya. Jadi, cepatlah dapat bermesra dengan penjaga-penjaga mereka. Lagipun mereka mulai mengenali saya sejak peristiwa anak Abang Amud. Ketika ini penduduk kampung bertempat di Aki Sahat tinggal itu pun masih lagi belum tenteram akibat gangguan bunyi air disedut. Maafkan saya akan ulangkan semula. Ada sedikit masalah di sini. Ketika ini penduduk kampung tempat Aki Sahat tinggal itu pun masih belum tenteram akibat gangguan bunyi air yang disedut lubang bergaung dari lumbung tersebut. Terutamanya bila tengah malam, orang-orang yang tinggal berhampiran dengan lumbung dapat mendengarnya dengan jelas. Ada juga tonel memberitahu Sali dia ternampak dari jauh satu benda yang melintang di tengah lombong. Tidak lama kemudian benda itu tenggelam semula ke dalam air. Mungkinkah ular besar yang dikatakan oleh orang-orang kampung selama ini? Saya minta Ustaz cuba-cubalah sikit. Pinta isteri sonok tiba-tiba muncul di pintu induk rumah itu. Matanya bengkak bekas menangis. Cubalah Ustaz, kalau mati nak tengok juga mayatnya. Dia mula terisak-isak menahan kesedihan yang menusuk. Heish, jangan cakap macam tu. Sonok mendongak sambil menguis paha Siti dengan sikunya. Tak ada apa-apa tu, boleh jadi Tamim sesat. Sabarlah sedikit. Katanya macam menasihatkan isterinya. Sedangkan dia sendiri pun saya lihat resah gelisah sejak datang menjemput saya tadi. Cubalah Ustaz. Pinta Siti lagi merayu-rayu. Saya dah dengar fasal Ustaz di kampung Hulu bila anak Amut jatuh ke lombong. Saya harap benar dengan Ustaz ni. Ujarnya tidak menghiraukan suaminya yang tersandar pada jenang pintu induk rumah. Sabarlah Kak. Saya pula meminta dia bertenang. Kita tengok dulu macam mana. Jangan tergopoh-gopoh. Kalau kita sudah yakin Allah sahaja memberi perlindungan dan tempat meminta pertolongan, bertenanglah, kata saya mengingatkan. Selalunya demikianlah ibu-ibu menghadapi dugaan apabila anak-anaknya menghadapi masalah. Tetapi saya tidak dapat salahkan mereka kerana perasaan manusia selalunya mudah digoda. Mereka mudah hilang pertimbangan dan segera meminta pertolongan dari siapa sahaja.
Padahal tempat meminta pertolongan hanya semata-matalah kepada Allah. Ketika meminta pertolongan, inilah syaitan menjanjikan pertolongan. Orang yang tidak sabar akan segera meminta pertolongan pada syaitan tadi. Akhirnya, terpedayalah dengan perangkap syaitan yang mahu menggoda manusia untuk menukar akidah dengan meminta pertolongan kepadanya. Kita tunggu dulu apa kata Aki Ishak. Saya menepuk bahu Aki Ishak yang duduk menyandar pada dinding. Tak ada apa yang kita boleh buat sebab budaknya tak ada di sini. Aki Ishak tersenyum penuh makna. Nak dicari tak tahu di mana sebab panca indera kita hanyalah untuk melihat benda yang nyata. Ujarnya tersengih-sengih. Jadi macam mana ni Aki? Anak saya Aki, macam mana? Siti terus meraung tidak dapat menahan sebab yang menumpuk di dadanya. Kemudian Aki Ishak meminta saya untuk melakukan tidur seperti pernah dilakukan mencari anak Abang Amut di dalam lombong. Setelah berbincang dengan Aki Ishak, saya bersetuju untuk tidur sendiri dengan tidak payah dikawal oleh Aki Ishak. Seperti yang telah saya jelaskan, cara pengubatan tidur samalah seperti bomoh-bomoh gunakan semasa mereka menurun. Tetapi caranya sahaja yang berlainan. Bomoh-bomoh selalu menggunakan akuan tertentu sebagai sahabat, manakala cara tidur yang saya lakukan hanyalah satu penyerahan kepada Allah. Cara memulakannya tidaklah memerlukan menyeru berbagai-bagai nama, tetapi memudahi dengan beristighfar kepada Allah SWT, kemudian membaca auzubillah, meminta dilindungkan dari syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat kepada Rasulullah SAW dan tasbih mensucikan keagungan Allah. Para ahli sufi tidaklah perlu cara tidur seperti yang saya lakukan. Baginya memadai merenung sahaja ke dalam makrifat dan mereka akan mengetahuinya. Tetapi pengajian kita belum sampai kepada tingkat ahli sufi, maka cara tidur inilah untuk merenung secara makrifat. Itulah yang saya katakan amat sukar mahu menerangkannya di sini, kerana hanya orang-orang yang mengetahui sahaja yang tahu apakah yang saya gambarkan ini. Kau tidur dulu dan cari di mana budak tu sekarang, bisik Aki Ishak. Tak payah beritahu apa-apa pada Aki, lepas tu nanti baru kita sama-sama mencari di mana dia, katanya lagi. Saya mengangguk. Saya pun memulakan tidur saya. Tidak lama kemudian saya merasai diri saya sudah berada di suatu kawasan paya. Saya terus menyeberangi paya sehingga sampai ke seberangnya yang dipenuhi oleh belukar rotan. Puas saya memerhati sekelilingnya, tidak ternampak pun anak lelaki sonok yang hilang tadi. Dalam pada itu, yang mesti saya ingatkan ialah lorong-lorong jalan serta pedoman yang terdapat di situ untuk membolehkan orang-orang kampung mencarinya nanti. Maafkan saya, sebab cara yang saya lakukan ini tidak dapat membawa takmin balik ke rumah kecuali kalau dipandu oleh Aki Ishak. Kalau tidur bersendirian, ini hanya untuk melihat sahaja, bukan untuk melepaskan dia sekiranya dikawal oleh syaitan yang terdiri dari makhluk-makhluk yang halus. Saya menyusup di bawah duri-duri rotan itu dan memerhatikan kalau-kalau dia disorokkan di situ. Namun tidak juga kelihatan. Biasanya yang melarikan budak demikian ialah bunian. Tempat yang demikianlah selalunya yang disukai oleh bunian. Bagaimanapun tamin tidak ditemui di situ. Hampir sahaja saya putus asa kerana tidak dapat mencari tamin. Dalam keadaan yang sedemikianlah saya membacakan surah Wadduha untuk membuka jalan supaya pandangan saya tidak dilindungi oleh makhluk-makhluk halus. Bagi memudahkan lagi, saya terus membesarkan diri hingga melangkaui pokok-pokok besar yang tinggi. Ketika inilah saya nampak seorang budak lelaki terselit di celahan dahan pokok petai. Saya cuba camkan betul-betul. Ya, memang benar itulah budak yang sedang kami cari. Dari segi akal memang mustahil bagaimana tamin yang baru berusia 10 tahun itu boleh memanjat pokok yang dianggarkan 5 pemeluk besarnya. Pokok itu pula terlalu tinggi yang dahannya yang paling bawah sekali sama tingginya dengan pucuk kelapa saka. Jadi bayangkanlah bagaimana budak tersebut boleh sampai di celah dahan pokok petai itu yang saya anggarkan kira-kira lebih 30 kaki tingginya. Setelah saya cam semua pedoman di kawasan pokok petai itu, saya pun balik semula. Apabila saya terjaga, sonok suami isteri sudah duduk berhadapan dengan saya. Tidak sabar-sabar lagi mahu mengetahui sama ada saya sudah berjumpa atau belum anaknya. Beberapa kali saya menggelengkan kepala. Saya bagaikan tidak percaya dengan apa yang saya lihat.
Bagaimanapun, saya terus memberitahu mereka apa yang telah saya lihat. Dah kau pagarkan tempat tu? Tanya Aki Sahak. Saya menganggukkan kepala. Budak tu dia tak dapat ambil lagi. Aki Sahak menghela nafas. Jadi kalau mahu malam ni juga kita cari. Kalau tunggu esok takut terjatuh pula budak tu. Maklumlah penjaga tak dapat masuk dekat lagi, kata Aki Sahak merenung muka sonok. Eloklah malam ni juga kita ke situ, sahut Pak Jeli, lelaki tua yang mula-mula menegur tatkala saya sampai tadi. Dia ialah ayah Siti, iaitu bapa mertua Sonok. Rupanya dia ini seorang bomoh juga di kampung itu. Walaupun dia seorang bomoh, namun tidaklah dia merasa iri hati dengan usaha-usaha yang kami buat. Memang ada cerita yang mengatakan seseorang bomoh itu akan marah apabila ada orang lain yang mahu menunjukkan kepandaian melebihi dia. Tetapi itu adalah tanggapan sahaja. Seorang bomoh yang bertanggungjawab tidak akan menghalang orang lain melakukan sesuatu untuk menolong pesakitnya. Malah dia sendiri yang akan bersama membantu mengikut kemampuannya. Pak Jeli sendiri mengakui ilmu bomohnya tidak sampai kepada kekuatan doa-doa yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini. Selama ini dia sendiri memang mengakui akan kebolehan Aki Sahak. Kira-kira 10 orang jiran ikut sama dengan Sonok menuju ke tempat yang saya katakan tadi. Di antaranya ialah Tapa Sungkur yang biasa memanjat pokok petai. Sengaja si Tapa Sungkur menawarkan diri setelah mendengar keterangan saya bahawa Tamin dibawa ke atas pokok yang tinggi. Saya dan Aki Sahak juga ikut sama. Malah Pak Jeli sendiri sanggup ikut bersama. Maklumlah, Tamin itu adalah cucu kesayangannya. Kami masuk ke hutan melalui kebun getah di hujung kampung dengan membawa suluh andang dari daun nyor kering. Pak Jeli pula membawa lampu suluh 6 sambung yang boleh digunakan untuk menyuluh musang. Disebabkan Tapa Sungkur yang selalu masuk ke hutan, dialah yang akan berjalan di hadapan sekali. Manakala saya akan berjalan di belakang sedikit, tetapi tidaklah jauh daripada Tapa Sungkur. Kerana pedoman sebenarnya menuju ke tempat yang anda dicari ialah di dalam ingatan saya. Apabila masuk ke kawasan hutan, saya seolah-olah hilang pedoman. Tidak dapat hendak dicari tempat yang saya lihat melalui tidur tadi. Mungkin keadaan malam terlalu gelap menyebabkan kami tidak dapat mencari arah. Tapa Sungkur juga sudah berpusing membawa kami sampai ke pinggir anak air. Namun paya yang dicari tidak juga bertemu. Kalau bukan paya di sini agaknya. Pak Jeli bersuara di belakang. Yang aku tahu kawasan paya di sebelah baru kebun getah tadi. Nampaknya kita kena berpatah balik. Ujarnya meragui jalan yang dibawa oleh Tapa Sungkur. Di situ mana ada pokok petai. Laung Tapa Sungkur meyakinkan Pak Jeli jalan yang dituju sekarang adalah benar. Di situ pun tidak ada belukar rotan, katanya menambah. Eloklah kita pergi tengok dulu, sahut Pak Jeli mencadangkan. Jangan gopoh-gopoh. Aki Sahak cepat-cepat mencelah. Dalam usaha demikian tidak boleh berbantah-bantah. Kerja berbantah-bantah itu memang kerja syaitan untuk melalaikan insan sehingga kerja-kerja yang mahu dilakukan tidak berhasil. Kita tidak boleh tergopoh-gopoh. Semuanya mesti bersabar. Ikut dulu ke mana hala yang diingatkan oleh ustaz tu tadi. Ujarnya keras sedikit. Pak Jeli tidak menyahut. Tapa Sungkur juga terdiam. Mereka tidak mahu menyinggung perasaan Aki Sahak. Selama ini memang Aki Sahak menjadi tumpuan penduduk-penduduk kampung berhampiran di daerah itu. Kadang-kadang mereka kecewa mahu mendapatkan khidmat Aki Sahak kalau ada orang-orang dari Karak di Pahang memanggilnya, atau orang-orang dari Segamat dan Tanpin juga. Saya cuma agak-agakkan aja Aki. Tiba-tiba Pak Jeli menjelaskan dari belakang. Bimbang juga dia kalau Aki Sahak tersinggung dengan sikapnya yang cepat menyalahkan Tapa Sungkur yang menunjukkan jalan. Tak baik membantah-bantah, ujar Aki Sahak mengingatkan sambil berdehem-dehem macam kahak tersangkut di tekak. Dengar dulu apa cakap ustaz. Dia yang dapat mengagakkan jalannya. Katanya termengah-mengah menyusur lereng bukit.
Pak Jeli terus mendiamkan diri. Dia juga termengah-mengah menyusur lereng bukit kerana banyaknya akar-akar pokok yang besar menungkal. Malam bertambah gelap di dalam hutan yang sedemikian. Ketika ini sudah lebih pukul 12 malam. Bunyi kuang sayup-sayup di balik bukit diselang-seli bunyi ngiang yang cengkerik yang bersautan. Saya berhenti sejenak di atas arka kayu yang menungkal sambil mendongak ke atas. Melihatkan saya berhenti, mereka semua pun ikut sama berhenti. Aki Sahak pun sudah sampai di belakang saya. Nanti dulu Tapa. Aki Sahak memanggil apabila Tapa Sungkur yang di depan mau meneruskan perjalanan. Tapa berpatah balik ke belakang mendapatkan saya. Perlahan-lahan saya membacakan surah Wadduha bagi mendapatkan semula pedoman jalan menuju ke pokok besar yang kami cari. Selepas membaca 3 kali surah Wadduha, saya dapat melihat dengan jelas paya di bawah lereng bukit. Paya itulah tidaklah buyau, tetapi cuma tanah pamah yang ditumbuhi pucuk-pucuk paku. Cuba ikut ke bawah ni Tapa. Saya memuncungkan bibir ke bawah lereng bukit. Tapa Sungkur terus melompat mencari jalan untuk ke seberang tanah pamah tadi. Sonok mengikorinya dari belakang, manakala saya berjalan di belakang Sonok dan diikuti oleh Aki Sahak serta Pak Jeli. Jiran-jiran yang lain semuanya berjalan di belakang. Memang betul, sebaik melepasi saja kawasan tanah pamah itu, kami menemui belukar rotan yang sangat padat. Tiada lorong yang mahu menembusi belukar ini. Kami terpaksa berlega-lega mencari jalan untuk naik ke bukit di sebelahnya. Bangsat! Saya terdengar Pak Jeli merungut. Orang kat sini nak cari geruh rupanya. Tahulah aku. Ustaz ni akan ajar kau. Aku bawa ustaz ni untuk ajar kau. Dia mengertak bibir. Sebaik saja ke kawasan di situ, Pak Jeli sudah dapat menangkap gangguan tersebut kerana dia memang pun seorang bomoh. Dia nak merasa penangan Aki Sahak dengan ustaz dengan Pak Jeli. Biarkan. Gerutu Tapa terkial-kial mau mencari jalan melepasi belukar rotan yang padat. Jangan gempur dia dulu Jeli, kata Aki Sahak mengingatkan. Kita jumpa anak Sonok dulu dan kita bawa balik. Lepas tu baru kita gempur, ujar Aki Sahak selanjutnya. Dia bimbang Pak Jeli tidak sabar bila menghadapi suasana demikian. Disebabkan dia seorang bomoh, tentulah dia tidak peduli apalagi bila mahu menentang makhluk-makhluk halus demikian. Kadangkala tindakan tersebut boleh membahayakan orang yang sedang diganggu oleh syaitan. Orang demikian sudah tidak ada semangat lagi kerana sudah dikuasai oleh makhluk-makhluk halus. Kalau tersilap langkah, sukar untuk memulihkan semula semangatnya. Jangan gempur dulu Jeli, ulangi Aki Sahak. Iyalah Aki, sahut Pak Jeli. Saya serahkan pada Aki dan Ustaz saja. Saya akan bantu dari belakang, jelasnya. Puas berlegar-legar, kami sampai ke kawasan belukar Bemban. Dari sanalah Tapa Sungkur membelok ke kanan mencari pokok besar yang seakan-akan pokok petai yang telah saya sebutkan tadi. Sebaik sahaja melepasi belukar Bemban itu, barulah kami bertemu sebatang pokok besar terpencil dari pokok-pokok yang lain. Aki! Pak Jeli menarik bahu Aki Sahak. Tangannya menyuluh ke atas dengan lampu picit sambung 6 itu. Itu Aki, tengok tu, tengok! Katanya bergetar menggetap bibir. Kami semua nampak Tamin di atas pokok tersebut. Bagaimanakah cara mahu memanjat ke atas sedangkan pokok itu terpencil di situ? Kalau ada anak-anak kayu, bolehlah memanjat mengikut anak-anak kayu. Manakala Tamin pula berpaut pada dahan yang di atas sekali. Bagaimanakah Tamin boleh sampai ke atas pokok sedemikian besar, sedangkan orang-orang dewasa pun tidak tahu bagaimana caranya untuk naik memanjat memandangkan pokok itu tidak dapat dipeluk. Demikianlah perlakuan makhluk-makhluk halus yang tidak dapat kita lihat melalui panca indera biasa, kecuali melalui makrifat. Tentulah kerjanya membawa Tamin ke atas pokok tersebut. Disebabkan kami sudah tahu bahawa Tamin berada di atas pokok yang terlalu tinggi, maka kami pun memang sudah membawa persediaan yang cukup seperti tali serta kapak. Dengan perkakas-perkakas demikian, mudahlah Tapa Sungkur mahu memanjatnya. Mula-mula Tapa Sungkur menakik pokok itu yang dibuat bertangga bagi memudahkan kakinya untuk berpijak. Tali dililitkan di sekeliling pokok dan dengan ini boleh memautkan pinggangnya di celah tali tersebut.
Sedikit demi sedikit dia menaik dan naik pokok itu dengan kapak. Sedikit demi sedikit dia naik juga ke atas, sehinggalah tapak sungkur berjaya memanjat naik. Timbul juga masalah bagaimana mahu menurunkan vitamin pula. Dia tidaklah pingsan ataupun tidak sedarkan diri, tetapi seperti orang yang kebingungan, tidak tahu apa-apa pun yang berlaku ke atas dirinya. Bila dipanggil namanya, dia menyahut. Sebaliknya, kalau ditanya yang lain-lain, dia hanya menggelengkan kepala atau mengangguk sahaja. Tali yang dibawa pula tidak cukup panjang untuk membolehkan tapak sungkur membawa Tamin turun. Kami semua menjadi hilang akal. Adalah suatu perkara yang mustahil untuk membawa seorang kanak-kanak berumur 10 tahun turun dari pokok sedemikian tinggi. Kalau silap-silap berpaut, mungkin dua-dua sekali terjun ke bumi. Setelah puas memikirkan cara untuk menurunkan Tamin, akhirnya Pak Jeli sudah tidak sabar lagi. Saya lihat dia menggertak bibir menahan perasaan marahnya. "Aki, sekarang biar giliran saya dulu," katanya memandang Aki Sahak. "Silakan," sahut Aki Sahak perlahan. "Ustaz, tadi giliran Ustaz, sekarang biar saya pula." Pak Jeli menoleh kepada saya pula. "Silakanlah Pak Jeli," kata saya. Itulah baiknya bila kita ramai. Mungkin salah seorang dari kita mempunyai kelebihan dari satu segi dan lemah pula dari segi yang lain. Manakala dari segi yang lemah itu, orang lain pula mempunyai kelebihan. Demikianlah antara saya, Pak Jeli dan Aki Sahak ketika ini. Aki Sahak dan Pak Jeli memerlukan saya untuk mencari di manakah Tamin dilarikan oleh syaitan. Tetapi di dalam kelam kabut itu, untuk membawa Tamin turun dari pokok, mungkin Pak Jeli lebih berpengalaman dari Aki Sahak dan saya sendiri. Di sinilah pentingnya kami semua berpadu tenaga. "Tapa," laung Pak Jeli di dalam gelap yang malam sepi itu. Suaranya bergaung di balik bukit. "Tapa, kau turun dulu. Biarkan dia di situ. Turun kau dulu." Dia menyeru Tapa sungkur supaya turun. "Turun dulu Tapa." Aki Sahak juga memanggilnya. "Biar Jeli pula naik. Jeli sendiri yang nak naik," laungnya dari bawah. Terpaksalah Tapa sungkur turun dengan hampa. Ketika ini sudah lebih pukul 3 pagi. Tamin masih juga belum dapat dibawa turun. "Setahu saya kawasan ini tak ada pokok petai," keluh Tapa sungkur sebaik saja sampai ke bawah. Heran juga dia datang daripada mana pokok petai itu. Kawasan hutan di situ semuanya sudah dalam kepala Tapa. Dia sudah mahir di mana selekohnya, di mana pokok petainya, di mana karotannya. Cuma dia satu-satunya yang selalu mencari petai di situ. Sebaik saja Tapa sungkur sudah turun, Pak Jeli terus mengelilingi pokok petai berkenaan. Kemudian dia menampar pederunya 3 kali. Ketika ini Aki Sahak membisikkan kepada saya supaya membantu Pak Jeli. Apabila saya dan Aki Sahak sudah terpaksa mengambil keputusan menggempur bersama Pak Jeli, cuma kami bertiga sajalah yang dapat berhubung antara satu sama yang lain. Saya dengan Aki Sahak memang mempunyai cara yang sama, tetapi Pak Jeli berlainan sedikit. Bagaimanapun kami masih dapat bekerja sama. Sementara jiran-jiran yang sama di situ hanya dapat melihat kami bertiga dari mata kasar sahaja. Oleh itu, mereka melihat hanya Pak Jeli berkeliling pokok. Sementara saya dan Aki Sahak berdiri memejamkan mata. Pokok petai yang tersegam di depan kami sudah bertukar menjadi lembaga hitam yang terlalu tinggi. Pak Jeli juga sudah berdiri sama tinggi dengan lembaga hitam berkenaan. "Awak rupanya ya?" jerkah Pak Jeli lalu menampar muka lembaga hitam itu 3 kali. "Awak tak tahu ke? Bukankah cucu kawan yang awak larikan tu?" Dia bercekak pinggang mencabar lembaga hitam itu seterusnya. Lembaga hitam itu cuma menyikup Pak Jeli, namun dengan pantas kakinya menyepak pada bahagian dada. Tamin masih juga dikepitnya di celah ketiak. "Sekarang serahkan cucu aku," suara Pak Jeli keras mengancam lembaga hitam tersebut. "Aku tahu asal kau jadi orang memburu sesat di hutan, asal kau jadi," bentak Pak Jeli bertambah marah. "Awak jangan cari geruh Jeli," jerkah lembaga hitam itu. "Awak dapat sahabat baru, sahabat lama dah dilupakan. Tidak mengenang budi awak ni Jeli," katanya menyindir. "Kawan tak peduli," sahut Pak Jeli. "Kalau awak tak serahkan cucu kawan, bertempurlah kita. Belum tentu siapa yang geruh."
Pak Jeli terus menyepak dagu lembaga hitam itu. Dia tetap berkeras tidak mahu melepaskan tamin yang dikeleknya. Seperti yang saya katakan, Pak Jeli mempunyai cara bomohnya. Dia terpaksa menentang lembaga hitam setinggi 30 kaki dengan kekuatan tenaganya sendiri. Manakala saya dan Aki Sahat tidak menentang dengan kekuatan secara makrifat, tetapi dengan ayat-ayat Al-Quran sahaja. Walauna qurrana suyirat bihal jibalu. Saya membaca doa lalu mengembuskan dari jauh, serta merta terpancar kilat dengan petir memukul kepala lembaga hitam itu. Saya lihat Aki Sahat mengembuskan ayat La narjumannakum, sekaligus memancar panah api menyegahi tubuh lembaga hitam itu. Ampun, teriaknya merintih. Belum pernah kawan jumpa ilmu macam ni tinggi. Ampun Jeli, minta sahabat baru awak tu ya. Jangan seksa kawan macam ni. Kita bersahabat lagi ya Jeli, ujarnya merayu-rayu meminta belas kasihan. Baru awak tahu siapa sahabat kawan, ejek Pak Jeli sambil menapar muka lembaga itu 3 kali lagi. Cukuplah Jeli, cukuplah, rayu lembaga itu lagi. Sekarang serahkan cucu aku, bentak Pak Jeli menyepak betis lembaga tersebut. Kalau awak nak berlawan, satu sama satulah Jeli. Dia mencabar Pak Jeli setelah panah api tidak mengancamnya lagi. Awak pun kalau nak berlawan, serahkan cucu kawan dulu, sahut Pak Jeli semakin berang. Kalau awak berani dengan kawan, jangan dengan cucu kawan. Pak Jeli terus menyerbu menyiku rusuknya. Lembaga hitam itu terhuyung hayang akibat disiku oleh Pak Jeli. Tetapi dengan pantas dia cuba membalas dengan menampar Pak Jeli. Bagaimanapun, Pak Jeli sempat mengelak. Sekali lagi Pak Jeli menendang dada lembaga hitam berkenaan. Bukankah kawan dah cakap, awak tak dapat mengalahkan kawan? Bangsat puaka hutan jembalan tanah. Pak Jeli mengertak bibir. Sekarang lepaskan cucu aku, cerkahnya. Lembaga itu mengejek dengan ketawa. Dia tetap tidak melepaskan tamin dari keleknya. Ketika ini, orang-orang yang ada di bawah pokok hanya mendengar Pak Jeli membantah-bantah dengan tamin di atas pokok. Suara tamin bergaung sampai ke bawah. Lepaskan cucu aku, bentak Pak Jeli lagi. Awak kata kuat, cubalah ambil sendiri. Lembaga hitam itu tertawa mengejek. Kemudian saya lihat Pak Jeli menerkam garang mahu merampas tamin dari kelekan lembaga hitam itu. Mereka bergumam menunjukkan kehandalan masing-masing. Ketika ini juga, Aki Sahat membacakan sesuatu doa lalu mengembuskan ke arah lembaga hitam tersebut. Sekaligus api dari segenap penjuru menyerbu ke arah lembaga hitam. Terjerit-jerit dia menahan kesakitan, namun Aki terus meniup ke arahnya. Saya juga mengulangi beberapa ayat lain bagi membantu Pak Jeli yang membuat serangan. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Saya mengembuskan ke arahnya serentak dengan itu petir dan kilat memancar menerkam ke arah lembaga hitam. Jeli, kau berani kerana sahabat-sahabat kau membantu. Rintih lembaga hitam gemetar. Ilmu sahabat-sahabat kau terlalu tinggi. Belum pernah aku menantang ilmu yang demikian tinggi. Katanya merayu supaya tidak diserang lagi. Bagaimanapun Aki Sahat tetap tidak mempedulikan rayuan lembaga hitam ini. Memandangkan Aki Sahat terus menentang, saya juga tidak berhenti dari meneruskan serangan. Asap berkepul-kepul meliputi lembaga hitam setinggi 30 kaki itu. Akibatnya tubuhnya terbakar. Dengan yang demikian, dapatlah Pak Jeli merampas mula tamin dari bawah kelek lembaga itu. Sebaik saja tamin berada di dalam tangan Pak Jeli, lembaga hitam itu terpelanting jauh dihembus oleh Aki Sahat. Dia menjerit-jerit kesakitan ketika melayang ke udara ditiup oleh Aki Sahat. Apabila keadaan pulih semula, kami pun baliklah membawa tamin yang masih dalam kebingungan. Kira-kira hampir jam 6 pagi barulah kami semua sampai di rumah Sonok. Terasa mengantuk betul mata akibat keletihan dan tidak tidur semalaman. Semasa di dalam perjalanan balik itu sempat juga Tapas Sungkur bercerita mengenai apa yang dilihatnya. Katanya dia heran bagaimana Pak Jeli yang sudah berumur itu boleh memanjat pokok petai yang tingginya macam beruang memanjat pokok sahaja. Dia tidak perlu menggunakan apa-apa, seolah-olah kaki dan tangannya melekat pada pokok berkenaan. Semasa dia membawa tamin turun dari pokok, mudah saja kepadanya seperti menjinjing kapas. Inilah yang mengherankan jiran-jiran yang menyaksikan Pak Jeli menyelamatkan cucunya Tamin. Kalau macam tu, bolehlah Pak Jeli cari petai ke hutan. Tak apa suka mengusik. Bukan selalu boleh buat macam tu. Cepat-cepat Sonok mencelah.
bila mengenangkan bapa mertuanya yang boleh memanjat pokok setinggi 30 kaki macam berjalan di atas tanah sahaja. Hanya masa-masa tertentu saja dia boleh lakukan macam tu. Kalau saja-saja nak tunjuk, mampus tak dapat, katanya menerangkan. Ya, ini bukan barang permainan. Aki Sahab pula bersuara keras. Jangan diheboh-hebohkan sangat apa yang kamu lihat tadi. Kalau boleh perkara di pokok tadi, biar habis di pokok sahaja. Dia mengingatkan supaya keanehan yang dilihat sebentar tadi tidak diceritakan kepada orang kampung yang tidak ikut sama. Saya juga setuju dengan Aki Sahab. Perkara yang berlaku ke atas Pak Jeli yang dilihat boleh memanjat pokok setinggi 30 kaki seperti berjalan di atas tanah bukanlah satu pertunjukan sarkas dan ianya digunakan pada masa yang diperlukan sahaja. Walaupun Tamin dapat dibawa balik tetapi keadaannya masih belum pulih. Semangatnya masih dikuasai oleh lembaga hitam yang melarikannya. Sebab itu, dia masih di dalam keadaan yang kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi ke atas dirinya. Disebabkan saya tidak boleh lagi menunggu lama di rumah Sonok, saya pun segeralah pulang ke rumah. Lagipun saya terpaksa bertugas. Bayangkan bagaimana mahu bertugas dalam masa mata terlalu mengantuk, tidak tidur semalaman. Perkara mengumbati Tamin, saya serahkan kepada Aki Sahab dan Pak Jeli sahaja. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga habis. Sekiranya cerita ini bermanfaat dan memberi hiburan yang sebaiknya, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share kepada kawan-kawan. Semua kita terhibur dan dapat memenuhkan masa lapang kita yang terluang. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan kisah-kisah yang lain nanti, InsyaAllah. Bye-bye.